Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Zaitul Ikmah Muhammad Noor atas perkongsian dari Pulau Pinang. Jadi kepada orang Pulau Pinang, jangan lupa untuk mai karnival Bukit Gelugor Jualan Rahmah yang sedang berlangsung pada ketika ini. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai kandungan kreatif digital, sekarang ini pula kita nak bercerita mengenai media sosial. Betapa pentingnya sebenarnya media sosial ini untuk seorang pempengaruh. Kita berdua bukanlah pempengaruh, follower pun tak banyak mana. Jadi kita bawakan hari ini seorang pempengaruh bersama dengan kita hari ini, Iwan Fauzi. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selain Iwan, daripada pempengaruh, pelakon, pengacara, pelakon. Apa lagi? Kalau boleh semualah. Semua. Penyanyi. Penyanyi nanti dulu. nanti dulu. Yang tu dia terus nanti dulu. Tadi orang nyanyi kalah. Kalah. Okey, bila kita bercakap mengenai media sosial ni, betapa pentingnya sebenarnya media sosial kepada seorang pempengaruh. Sebab apa, Iwan? Kalau kita lihat pada artis-artis yang senior, yang dah ada nama, yang dah top-top tu, bagi mereka macam aku tak ada media sosial pun okey je, job tetap ada juga. Macam mana, Iwan? Bagi Iwan sebenarnya betapa pentingnya social media ni sebab sekarang semua kat depan mata tau. Okey, kita tak payah macam nak pergi everyday, nak pergi jumpa media untuk bagi tahu okey, hari ni kita nak keluarkan satu produk, dah tak payah dah. Sekarang hanya di media sosial kita boleh bagi impact yang macam boleh kasih blast benda ni dekat semua masyarakat majmuk ni. Masyarakat majmuk. Iwan, itulah sekarang ni, dalam situasi sekarang ni, kalau kita nak bandingkan dengan dulu kan. Dulu. Kalau dulu nak jadi glamour ni kena jadi artis, kena jadi penyanyi, kena jadi pelakon. Sekarang ni nak jadi glamour, tak perlu pergi casting. Cukup ada media sosial, cukup ada follower yang ramai. Jadi ini bagaimana kita nak lihat kelebihan bila kita popular di media sosial ini kepada diri kita. Cukup handsome macam famous. Iwan sendiri. Okey, macam kalau macam look personality tu package tau. Tapi sekarang orang melihatkan konten apa yang cuba content creator tu nak bawakan macam mana. Okey, kadang-kadang dia orang buat borak-borak je tau sambil makan. View kalahkan kita ni awak macam mana? Itulah. Kita ni cerita berilmiah, cerita PR ke banyak. Yang jenis siap apa kan. Lagi yang viral dua orang tu, apa yang makan Maggi apa? Yang bercinta ramai tu, awak kita bercinta tak ada sampai macam tu tau viewers dia. Siap saya selak rambut. Betul. Okey, apa tajuk soalan tadi? Aduh. Okey, tapi kan saya suka tak bila Iwan cakap tadi, kalau kita ada media sosial tak perlu nak keluar sana nak bagi tahu kita ni ada jual produk ataupun apa perkhidmatan kita. Tapi Kak Iwan, sekarang ni kalau kita tengok trend lah, bila orang nak launching produk ada je gimmick-gimmick murahan. Publicity murahan. Tapi orang kata publicity is still publicity walaupun it's a bad publicity. Tapi nak sampai ke mana sebenarnya publicity macam tu? Sebenarnya kalau publicity sebenarnya sekarang penting tau. Kalau macam orang keep talking pasal kita and then apa pasal si Syafiqah ni tutup Instagram dia dia kan selalu 1 juta pula Instagram dia kan apa pasal dia kenapa dia tutup. Orang keep berbual pasal dia, orang cari dia sebab everyday kita akan come up dengan konten-konten yang macam pelik-pelik. Bangun pagi, hi guys, tapi hari ni Syafiqah tak ada dekat dalam Instagram. Dia macam tu. So kita ada followers yang macam kita tak tahu pun, dia ni tengok kita lah. Awak asyik tengok kita everyday. Dia macam kita memang ada pengikut-pengikut kita walaupun kita ni bukan pelakon, bukan artis. Kita memang dah ada followers macam tu. Itu penting. Tapi untuk jangka masa panjang, image tu bagaimana? Nanti orang dah cop kita, dia ni memang drama je banyak. Apa pun tak ada. Betul. Itu dia betulkan je. Saya betul. Tapi yang tu memang betul. Tapi macam kami pelakon, kami ada produk yang kami nak sampaikan. Kita gunakan platform tu. Saya pun macam tak suka macam peribadi selalu dikaitkan macam everyday kan. Rasa-rasa macam tak selesa kan. Macam kita perlukan privacy. Kadang all the time kan mama macam nak ambil gambar. Dia macam dia jadi macam rimas tau. Betul. Kita pula 18 tahun macam tak selesa kan. Nampak 18 tahun. Okey, Iwan, yalah sekarang ni bila bercerita pasal konten tadi kan, kita bukan saja nak mengejar populariti, nak jadi glamour semata-mata, tapi konten tu sebenarnya sangat penting juga kan. Macam Syafiqah cakap tadi, takkan nak buat konten-konten yalah yang melanggar tata susila kita, kesopanan kesusilaan kita kan. Macam Iwan kan ada satu
moto yang Iwan tanamkan dalam diri Iwan, don't be a ordinary person, be a extraordinary. Jadi kalau macam Iwan, apa strategi yang digunakan tu daripada 0 follower sekarang ni? Wah. Dia macam boleh-boleh lah. Dia macam boleh-boleh lah. Sebenarnya Iwan cuba nak come upkan dengan kualiti apa yang Iwan cuba sampaikan. Sebenarnya Iwan dah 10 tahun tau. Keluar berita dek aku 10 tahun. 10 tahun. Maksudnya dari umur 8 tahun. Tadi cakap umur 18 sekarang dia nak dekat dia daripada Iwan 10 tahun untuk achieve, untuk sampai benda tu semua, kerana dulu Iwan macam menidakkan social media ni. And then Iwan buka social media kerana Iwan dah jadi pelakon. So dia kata, awak kena ada social media ni sebab penting. Kenapa? Saya dah ada bakat masa tu. Lepas tu kita dah kena brainwash. Oh, sangat-sangat penting. And then rakan-rakan macam pelakon-pelakon sini banyak support saya macam, Iwan kena ada social media. And then dia post gambar Iwan. Lepas tu viewer, followers naik. Macam tu dia support lah. And then kita jangan sombong dengan kita punya pelakon-pelakon senior, artis-artis senior. Iwan misalnya, akak boleh tak macam ni? Saya memang tak tahu macam ni. Kita mungkin bagus dekat media sosial tapi dekat industri kita tak pandai. Kena humble lah. Yelah Iwan, tadi Iwan cakap kan dulu tak ada media sosial. Lepas tu Iwan sendiri sedar betapa pentingnya ada media sosial. Tapi bagaimana ada pandangan dekat luar sana yang mungkin kalau nak ambil pelakon drama, pelakon filem ni kena tengok follower dulu. Follower 1 juta kat atas. Oops. Itu macam target marketing dia orang lah. Dia nak promote produk kan, engagement. Tapi kadang-kadang ni followers ni is a nombor saja tau. Engagement tu macam mana? Like dia, view dia berapa banyak. So benda tu sangat-sangat penting kita sebagai influencer untuk macam orang nak tarik kita untuk promote produk mereka. Even pun kita sebagai pelakon, dia ni engagement dia banyak. Okey, ada ramai orang komen dia. Mungkin kalau dia kalau kita berlakon, kita panggil dia berlakon, kita akan dapat banyak viewers baru. Okey, sebab daripada followers Syafiqah. Gitu. Macam Iwan cakap tadi lah, sebagai seorang influencer ataupun pengaruh, memang tugasnya mempengaruh orang. Tapi pengaruh-pengaruh yang baik tu kita okey. Promote produk pun kita okey. Tapi yang paling kita risaukan sekarang pengaruh yang muda-muda ni, apabila mempengaruhi mereka di luar sana mengatakan bahawa okey, kalau kita kerja sebagai influencer ni dah tak perlu nak sambung belajar. Iwan lain. Iwan daripada suara. Iwan, macam mana ni? Komen sikit. Macam saya ada ijazah. Iwan ada ijazah. Influencer ada ijazah. Influencer yang ada ijazah. Macam Iwan bagi itu bagi saya kena ada knowledge lah. Kena ada knowledge. Macam Iwan pun nak come upkan dengan story pun kena konten tu kita kena tahu. Awak nak post yang ni saya tak boleh repost tau benda-benda yang macam ni. Kadang-kadang kita perlukan privacy macam tu. Kita kena jaga sebab kadang-kadang ada budak-budak sekolah tengok kita punya story, benda tu macam tak baik tau. Benda-benda macam tu Iwan contoh cincin basic is cincin. Budak-budak boleh pakai cincin kan. Orang akan pakai cincin sebab Iwan pakai cincin. Benda tu macam it's not nice. Itu tak bagus. Contohnya macam itulah. Kita kena jadi trendsetter yang baik pada generasi baru. Seperti Iwan sendirilah pempengaruh yang punya ijazah maksudnya tadi. Baguslah Iwan ni. Iwan ni dia tak suka membanggakan diri. Tapi dia membanggakan diri dalam keadaan yang sopan. Sopan. Yelah, umur pun 18 kan. 8 tahun. Okey. Iwan, bila kita bercakap berkenaan kelebihan media sosial tadilah, apa antara impak kepada Iwan sendirilah dari segi mungkin bila terlalu famous, terlalu jadi pempengaruh ni banyak dapat job di luar sana sini, kiri kanan depan belakang? Tapi ini jadi dekat dalam diri Iwan tau. Iwan 5 tahun lalu berapa umur kan masa tu. 5 tahun lalu Iwan sehari Iwan pergi 5-6 uji bakat lakon tau. Tak dapat. Tak macam kenapa jadi macam ni Lepas tu Iwan come out macam berlakon sendiri dekat Instagram. Lepas tu ada satu pengarah tu hanya DM saja. Saya ni pergi uji bakat 3 tempat. Saya pergi langgar je. Boleh tak saya nak uji bakat macam tu? Tak dapat. Lepas tu ada satu pengarah tu hanya DM saya dekat Instagram. Iwan ni ada watak, boleh tak kita terus script reading sebab konten je. And then okey boleh. Lepas tu kita prove it lah macam kita ni bukan sebagai number of followers semata-mata tapi kita prove it kat dia, bagusnya dia ni. Lepas tu dapatlah macam rezeki-rezeki. Selepas 5 tahun tu saya macam
try hard untuk orang lihat supaya macam saya ni bukan semata-mata nombor or follower saja, tapi kita come out dengan kualiti juga. Nanti kalau menang mana-mana anugerah, bolehlah masuk cerita tadi tu. Boleh. Bagi kita tahu mana director yang reject Iwan tu. Ayo. Okey, tapi yang paling penting sebenarnya di media sosial ni, bagaimana kita nak menghadapi netizen. Segala kutukan, cacian, makian tu semua. Macam mana? Iwan buat macam mana? Masa awal tu mama lah mak saya tu macam dia lah jabatan netizen. Jabatan netizen. Macam ada orang komen-komen, mak saya reply dulu. Aku tak sempat baca. Backup dulu. Mak saya backup. Ini mak anak saya tahu lah anak saya macam mana. Mak saya cakap macam tu. Okey. So kadang-kadang kalau macam nak jaga, saya ni sangat sensitif tau. Kita kan pelakon ni ada fragile emotion. Betul? Kan. So saya tak boleh macam tu. Saya hanya delete komen. Saya delete yang bagus, saya cakap bestnya kita macam semua orang suka kita, kena macam tu. Kalau tak baca dia, saya macam saya pernah one time ada orang DM saya, macam salah saya apa tak saya pun masa tu, lepas tu saya pandang dinding, saya macam kayak macam tu. Benda ni kalau berterusan dia akan jadi teruk dekat kita, akan depression sebab salah langkah. Kadang-kadang kita ni manusia kan ada buat silap kan. So then saya decide saya memang hanya delete komen. Saya akan biarkan yang macam kawan-kawan saya, mutual friend saja untuk komen. Okey, Iwan sendiri perjalanan sebagai anak seni bukan senang pada awalnya. Macam tadi cakap pergi casting banyak kali tak Betul, dapat. tak dapat. Jadi sekarang ini dah berjaya, dah semakin dikenali. Jadi Iwan, apa identiti Iwan yang nak bawa sebenarnya dalam industri seni, Iwan? Macam Iwan, kalau nampak badan saya ni pun nampak macam 18 tahun kan, takkan jadi hero kan. Takkan jadi hero kan. Tapi saya believe bakat ni boleh kekal lama. Populariti tak semestinya kekal lama, tapi kita kena maintainkan kualiti tu. And then saya tak kisah saya jadi sidekick dalam cerita pun okey, tapi kita kena memberi impak supaya ini awak yang berlakon watak Azroy tu kan. Macam tu. Saya prefer macam tu. Kalau tak kenal nama saya tak apa, tapi ingat watak saya itu dah cukup okey dah. Kalau jiwa Iwan, apa watak yang Iwan rasa macam kena dengan diri Iwan, ataupun mungkin ada watak yang Iwan ingin cabar diri Iwan nak buat apa kan? Tapi masa Iwan sekarang ni asyik cakap otak kelakar je. Kita kelakar macam mana pula. Tadi macam tu. Kadang-kadang serius tau. Tapi asyik dapat tawaran komedi. Tapi saya rasa macam komedi ni senang make money. Tapi saya susah nak kasih orang faham kelakar tu, komedi tu susah. Tapi saya dapat buat benda tu. And then job saya pun banyak komedi-komedi. But saya terima. Tapi kalau boleh saya nak action. Saya looking for action yang macam hutan-hutan lumpur, nak macam dia ada side lah. Saya boleh buat, tapi orang tak cakap kau ni muka boleh lah, fighting scene semua boleh lah ni. Saya rasa mungkin Pascal 2. Awak jangan Dia kena tembak first tu. Dia tembak kan. Wah. Okey, mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada adik-adik yang mungkin terpengaruh nak jadi pempengaruh seperti Iwan ini. Okey, kepada adik-adik di luar sana, mana itu? Okey, kepada adik-adik di luar sana, jangan jadikan media sosial ini sebagai tunjang utama kita untuk kita punya rutin harian. Kerana itu hanyalah macam orang panggil apa? Itu macam visual, bukan realiti. So apa anda perlu buat? Anda kena pastikan konten-konten anda memberi impak dan menginfluenskan orang benda-benda yang baik sahaja. Menginfluenskan. Iwan orang mana, Iwan? Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Malaysia. Dia tak ada sama Malaysia ialah. Itulah dia orang kata Iwan orang Sabah. Kacuk. Oh, sama lah kita kacuk. Kacuk. Mana? Nanti kita buat lagi kat situ lagi. Kejap lagi kita sambung lagi. Kejap lagi kita sambung lagi sebab sekarang ini kita nak bawa penonton, kita nak saksikan kisah rakyat Malaysia. Selain kita tahu kisah daripada Iwan, kita nak tahu juga kisah berkenaan seorang ibu tunggal yang membesarkan 4 anaknya dalam masa yang sama juga menjaga ibunya yang uzur. Bagaimana kisah ini? Jom kita selami bersama.